Selamat petang, salam sejahtera. Isu paling hangat hari ini, arahan Najib suatu bentuk ugutan. Berita sepenuhnya. Rakan kongsi urusan KPMG Malaysia Datuk Johan Idris menyifatkan arahan Datuk Seri Najib Razak kepada firma audit itu supaya melengkapkan dan menandatangani auditnya terhadap penyata keuangan 1MDB bagi tahun 2013 dalam tempoh 2 minggu sebagai satu bentuk ugutan. Beliau berkata demikian ketika pemeriksaan semula Ketua Pasukan Pendakwaan Datuk Seri Gopal Sriram pada perbicaraan bekas Perdana Menteri itu berhubung dakwaan penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB di Mahkamah Tinggi hari ini. Saksi pendakwaan ke-14 itu ditanya mengenai mesyuarat pada malam 15 Disember 2013 di kediaman Najib di Jalan Langgak Duta di sini. Sriram bertanya, anda diminta mengesahkan bahawa minit mesyuarat tidak menunjukkan terdapat sebarang tekanan yang dikenakan oleh tertuduh Najib terhadap anda pada mesyuarat ini. Anda berada di sana, ada tekanan? Johan menjawab, saya katakan sebagai ugutan. Ugutan kepada kami untuk membuat kesimpulan dan menandatangani penyata audit 31 Mac 2013. Sriram bertanya, daripada siapa? Johan menjawab, Najib. Pada peringkat ini, Peguam Wan Aizuddin Wan Mohamed membantah jawapan saksi. Ini kerana perkataan ugutan tidak pernah ditimbulkan oleh saksi dalam mana-mana jawapannya. Bagaimanapun, Hakim Datuk Collins Lawrence Wekera meminta pembelaan mengemukakan hujahan. Sebelum ini, mahkamah diberitahu bahawa KPMG masih belum menandatangani audit untuk penyata keuangan 1MDB bagi tahun keuangan berakhir 31 Mac 2013 kerana 1MDB masih belum memberikan maklumat yang diminta KPMG sejak April 2013. Berdasarkan minit mesyuarat yang Johan sendiri menaipnya, beliau menyatakan bahawa Najib telah meminta KPMG menandatangani audit itu selewat-lewatnya pada 31 Disember 2013. Najib, 68 tahun, menghadapi 4 pertuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.3 bilion daripada dana 1MDB dan 21 pertuduhan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Perbicaraan bersambung. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel yang luar biasa ini. Sebelum kita berpisah, tolong sila tinggalkan banyak komen anda berkaitan Najib bosku. Dan kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Bye-bye dan bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, tol percuma tambah keceriaan rakyat sambut Hari Raya, pukulan kepada kegagalan Tun Mahathir. Berita sepenuhnya. Sebahagian daripada mereka yang tinggal di ibu kota sekarang ini sudah pun berada di kampung masing-masing untuk menyambut Hari Raya yang dijangka disambut pada hari Selasa. Setelah 2 tahun tidak dapat pulang berhari raya kerana kekangan PKP, kepulangan ke kampung pada tahun ini tentu saja amat-amat menggembirakan mereka. Lebih berganda lagi, kegembiraan tahun ini ialah
Kerana selain dibenarkan mengeluarkan caruman KWSP sebanyak RM10,000, tol di laluan lebuh raya utama itu juga diumumkan percuma. Di samping tol percuma di lebuh raya utama, banyak lebuh raya lain turut memberi potongan sebanyak 50% dan ianya terpakai untuk semua jenis kenderaan. Tol percuma dan diskaun itu berkuat kuasa selama 3 hari sebelum ketibaan hari raya dan 2 hari lagi pada hujung minggu depan ketika mereka mahu kembali ke ibu kota semula. Bagi rakyat kebanyakan, ini adalah hadiah paling menggembirakan untuk hari raya tahun ini. Beberapa saudara mara dan kawan-kawan tidak menyembunyikan kegembiraan mereka dapat pulang ke kampung berhari raya dengan tol percuma pada kali ini. Meskipun ada kesesakan jalan raya, ianya terubat dengan tol percuma itu. Mengimbas tentang tindakan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan tol percuma dan diskaun sehingga 50% pada tahun ini, semua ini sebenarnya adalah petanda kelemahan dan kegagalan Tun Mahathir Mohamad selama memimpin kerajaan PH selama 22 bulan sebelum ini. Kalaulah janji menghapuskan tol benar-benar ditunaikan setelah PH berjaya menjadi kerajaan sebagaimana ianya telah dimanifestokan dalam PRU 14 lalu, Ismail Sabri mungkin tiada peluang langsung mengumumkan tol percuma dan diskaun 50% untuk hari raya tahun ini. Tetapi disebabkan kegagalan Tun Mahathir itu malah melukakan hati rakyat dengan mengatakan manifesto bukan kitab suci, itulah yang menyebabkan bermulanya penolakan serta bercambahnya kebencian. Apa yang berlaku selebihnya kepada PH dan Tun Mahathir adalah suatu sejarah, tetapi banyak iktibar yang boleh diambil daripadanya. Bayangkan, dapat tol percuma untuk hari raya pun sudah cukup membuatkan rakyat gembira. Apatah lagi jika percuma buat selama-lamanya. Dalam hal ini, di samping pengajarannya ialah jangan main-main dengan janji kepada rakyat. Kita juga jangan sekali bersikap khianat dan tikam kawan sendiri apabila beroleh kuasa. Hari ini dengan apa yang dilakukan Ismail Sabri berkaitan tol itu, tidak dinafikan beliau telah meraih laba politik yang lumayan daripadanya. Di samping merupakan pukulan terhadap kegagalan Tun Mahathir. Ia bukan salah Ismail Sabri kerana sebagai Perdana Menteri yang telah dinamakan UMNO sebagai poster boy bagi menghadapi PRU 15 datang, selain tugasnya ialah memberi kesejahteraan kepada rakyat, beliau juga semestinya akan berbuat sesuatu yang boleh membuatkannya disukai serta menambah undi buat dirinya. Siapa yang tidak mahu kekal lebih lama sebagai Perdana Menteri? Maka turut dipercayai banyak lagi pengumuman yang akan melegakan hati rakyat akan dilakukan Ismail Sabri selepas ini. Semua orang yang jadi Perdana Menteri pasti akan berbuat hal yang sama, kecuali Tun Mahathir dan menteri-menteri kabinet dalam kerajaan PH yang tidak berani berbuat sesuatu untuk memperingatkan Perdana Menteri tentang janji manifesto ketika itu. Ada kawan dalam UMNO berkata, kalau PRU 14 dulu antara sebab yang memenangkan PH ialah janji tol percuma beserta mungkin beberapa sebab yang lain, tol percuma di hari raya yang diumumkan Ismail Sabri tahun ini tidak mustahil menjadikannya mampu kekal lagi sebagai Perdana Menteri. Ditulis oleh Sahbudin Husin. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.